Islam merupakan satu-satunya agama yang ada di dunia ini yang memuliakan Jesus alaihissalam selain agama Kristian. Bukan itu sahaja, bahkan nama Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran ada surah khas yang dinamakan dengan surah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, iaitu surah Maryam. Tidak ada surah yang dinamakan kepada ibu Nabi Muhammad dengan nama surah Aminah, tidak ada. Ya. Demikian juga Al-Quran dalam memuliakan Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran juga membersihkan nama Nabi Isa alaihissalam daripada tangan-tangan kotor yang memesongkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang tercatat dalam Matthew chapter yang kelima ayat 17 hingga 18. Ketika mana Jesus menyampaikan dakwahnya kepada orang ramai, dan orang ramai bertanya apakah kaitan beliau dengan ajaran para rasul sebelumnya. Lalu Jesus menjawab, "Think not that I have come to abolish the law of Moses and the teaching of the prophets. I have come not to abolish them, but to make their teaching come true." Jangan kamu sangkakan aku datang untuk memansuhkan ajaran kitab Nabi Musa dan kitab para rasul sebelumnya. Aku datang bukan untuk memansuhkan ajaran kitab-kitab ini, bahkan untuk memastikan bahawa ajaran mereka akan terlaksana. Kemudian dalam ayat yang ke-18 disebutkan, "Remember that as long as heaven and earth last, not an iota, nor the smallest detail of the law will be done away with, not until the end of all things." Beliau menyatakan bahawa ingatlah perkara ini, selagi mana belum berlakunya kiamat, aku akan pastikan tidak not an iota, tidak satu titik pun, not the smallest detail of the law, tidak serengan-rengan pun ajaran kitab para rasul ini yang akan dinafikan, melainkan akan kupastikan ia akan terlaksana. Inilah kenyataan Nabi Isa alaihissalam sendiri ataupun Jesus, di mana kedatangan beliau di samping membawa ajaran Injil, beliau juga membawa ajaran kitab yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada para anbiya sebelum baginda. Dan perkara ini selari dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 48 hingga 49. "Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rusulan ila bani Israel." Kami mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalam Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat, Al-Injil, wa rusulan ila bani Israel, dan kami utuskan beliau sebagai rasul kepada Bani Israel. Kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Manakala Alkitab dan Al-Hikmah adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya yang diutuskan sebelum Nabi Isa alaihissalam. Ini berarti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa yang termaktub dalam Bible ini selari dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Quran, bahawa kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah untuk melaksanakan ajaran Taurat dan ajaran kitab para rasul sebelumnya, di samping membawa kitab Injil. Dan di antara ajaran yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Isa alaihissalam ialah tentang hukum pengharaman memakan daging babi. Mengikut ajaran Bible, daging babi adalah haram. Mungkin ramai yang teruja perkara ini. Ramai yang menyangka sebab orang Kristian ramai yang memakan daging babi. Dan tak ramai juga orang Kristian yang mengetahui bahawa ada termaktub di dalam Bible bahawa hukum memakan daging babi adalah haram. Namun demikian,
apa yang tercatat dalam Old Testament, dalam Leviticus chapter yang ke-11, ayat yang ke-7 hingga ke-8, cukup jelas dibagi tahu, do not eat pigs, they must be considered unclean. Janganlah kamu makan daging babi, sebab daging babi adalah najis, tidak boleh dimakan. Dan dalam ayat yang ke-8 pula dijelaskan bahawa do not eat this animal or even touch their dead body, they are unclean. Disenaraikan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Kemudian Tuhan tegaskan, jangan kamu makan binatang-binatang ini, hatta jangan kamu sentuh bangkainya. Berarti segala bahagian yang diambil daripada babi, sama ada tulangnya, kulitnya, lemaknya, bulunya, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan mengikut ajaran Bible. Demikian juga ini dalam Leviticus chapter yang ke-11, ayat yang ke-7 hingga ke-8. Perkara yang sama juga tercatat dalam Deuteronomy. Deuteronomy ini adalah kitab dalam Old Testament, chapter yang ke-14. Boleh rujuk chapter yang ke-14 bermula pada ayat yang ke-3 sehingga ayat yang ke-8. Ayat yang ke-3 dijelaskan, do not eat anything that the Lord has declared unclean. Janganlah kamu memakan binatang-binatang ataupun makanan-makanan yang Tuhan telah pun isytiharkan, jelaskan bahawa ia adalah haram ataupun najis. Dan dalam ayat yang ke-8, setelah Bible menjelaskan binatang yang boleh dimakan, binatang yang tidak boleh dimakan, namun dalam ayat yang ke-8 dijelaskan bahawa do not eat pigs, they must be considered unclean. Jangan kamu makan daging babi sebab ia adalah najis. Apa yang nak ditekankan di sini ialah bahawa dalam Bible secara jelas disebutkan bahawa daging babi adalah haram untuk dimakan. Namun demikian, perkara yang unik, ramai orang Kristian yang memakan daging babi. Sebab tu saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh sahabat saya, saudara Tuan Haji Nicholas Sylvester. Beliau menyatakan bahawa what being taught by the Holy Bible are being practiced by the Muslim and not being practiced by the Christian. Apa yang diajar oleh Bible diamalkan oleh orang Islam, tetapi tidak diamalkan oleh orang Kristian. Bible mengharamkan untuk memakan daging babi. Orang Islam tidak makan daging babi dengan penuh keyakinan bahawa daging babi adalah haram. Mungkin ada yang makan tetapi bukan dengan keyakinan bahawa ialah halal. Berbanding dengan orang Kristian yang memakan daging babi dengan keyakinan bahawa daging ini adalah halal untuk mereka. Apa yang saya nak tekankan di sini, di dalam Bible dijelaskan bahawa daging babi adalah haram untuk orang-orang Kristian.